Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca surah Ar-Rum, disebut setiap musibah yang kena pada manusia itu, supaya manusia itu kembali ingat, kembali sedar, dan mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa semoga kita semua kalau dimatikan, matilah kita semua dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan kita beriman, mati dalam ketika kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Baik, kita tinggal di situ, masuk bicara tajuk kita pada malam ni. Kita berbicara perkara makruh di dalam solat, makruh dalam solat. Jadi kita dah baca beberapa kali makruh dalam solat. Jadi tajuk yang dulu, tajuk dia batal solat, batal dalam solat. Jadi makruh dalam solat dengan batal solat ini dia dekat, berada dekat. Kalau amalan tu kita buat, dia tidak batal, dia jadi makruh. Amalan berlebihan yang kita buat tadi, dia tidak batal, dia jadi makruh. Ataupun berlebihan itu mencapai tahap batal, dia batal. Dia berada dekat. Dua amalan makruh dan batal berada sangat dekat. Makruh dan batal. Contoh, seseorang yang sembahyang, contoh tadi dia litah imam, dia litah tu imam. Dia sembahyang tu dia mendahului imam. Jadi dia mendahului imam itu kalau tidak sampai satu rukun, makruh. Dia tak batal lagi. Dia serentak dengan tok iman, makruh. Ataupun dia dulu tok iman tak rokok, dia rokok dah. Dia rokok dah, tok iman tak rokok lagi, dia rokok dah, makruh. Tapi kalau tok iman tak rokok lagi, dia rokok, lepas tu dia berdiri pula, i'tidal, tu batal lah. Batal, dia jauh, dia pergi dah terlalu jauh, jadi dia batal. Dia melepasi tok imam separuh, makruh. Kalau sampai ke rukun yang lain, dia pergi meninggalkan tok imam, batal. Batal sembahyang dia. Jadi mendahului imam satu rukun atau terlewat daripada tok imam satu rukun, batal sembahyang seseorang. Seseorang tu batal sembahyang dia batal. Kalau separuh, makruh. Lewat pada tok imam separuh ataupun mendahului imam separuh, makruh. Contoh lewat, contoh dia sujud. Ada beberapa surau kita pergi ceramah, lepas tu sembahyang isyak. Selepas habis ceramah lah sembahyang isyak. Jadi beberapa jemaah ni di sebelah kita lah. Jadi bila sujud terakhir, sembahyang isyak, sujud terakhir, jemaah ni dia sujud lama. Tu tak boleh. Lama sujud dia. Jadi makmum lain baca at-tahiyat dah separuh, baru dia bangun. Tok imam baca tahiyat dah separuh, baru dia bangun. Makruh. Kerana seseorang makmum itu mesti mengikuti tok imam di jarak yang dekat. Tok imam rokok, kita rokok. Tok imam i'tidal, makmum i'tidal. Tok imam turun sujud, makmum turun sujud. Tak boleh tunggu lama. Tok imam dah turun sujud, kita duduk diam, turun lagi sujud. Tok imam dah bangun daripada sujud, kita duduk sujud lagi. Lama sujud. Dengan sengaja. Dia dengar tok imam Allahu Akbar, dia sengaja. Makruh. Makruh. Sujud lama dia. Bila kita tanya dia kata dia pernah dengar ustaz mengajar, ustaz lain lah mengajar, dalam sujud kita kena sujud lama. Sujud yang terakhir kena sujud lama. Dia kata dengan ustaz mengajar, ada ustaz lain mengajar lah, dia kata dengan ustaz ceramah, apabila sujud yang terakhir, sujud lama. Ada dekat sekolah saya tu panggil penceramah motivasi. Dia menceramah pelajar SPM, penceramah motivasi, dia pun hurai dekat pelajar. Penceramah motivasi tu, dia kata kena sembahyang hajat, kena sembahyang. Jadi sujud yang terakhir, lama, mitok. Dia kata gitu. Lama mitok. Dia kata mitok biar lama sujud yang terakhir. Di situ mengelirukan jemaah. Cara penyampaian itulah. Betul dah, tapi mengelirukan jemaah. Tidak berapa mendalami penerangan tadi. Tidak detail lah. Maksudnya pada sembahyang sunat boleh sujud lama. Pada sembahyang fardu tak boleh. Ketika fardu itu pula secara berjemaah. Nabi kata, apabila kamu menjadi imam bagi suatu kaum, wa amman nas, apabila kamu menjadi imam bagi suatu kaum, fa inna takfifa, hendaklah ringankan sembahyangmu.
Sederhanakan sembahyang kamu. Kalau sujud, jangan sujud lama. Nabi tegur tu imam, jangan sujud lama. Jadi maksud kata sujud lama tadi pada sembahyang sunat, bukan pada sembahyang fardu. Sembahyang sunat tu pula sunat bersendirian, bukan sunat berjemaah. Kena faham situ pula. Sebab ada hadis Nabi sebut sujudin khafiyyin, sujudin khafiyyin. Nabi kata apa ni, sujud olehmu dengan lama dalam sujud tadi, sujudin khafiyyin, sujud ketika bersunyi-sunyian. Aqrabu ma yakunu abdin, sangat hampir seseorang hamba dengan Allah inda sujudin, ketika dia sujud. Ketika dia sujud, dia sangat hampir dengan Allah. Oleh yang demikian, lamalah sujud kamu. Sujud bila? Sujudin khafiyyin, ketika sujud bersendirian, ketika sujud bersunyi-sunyian, seorang diri. Sujud yang lama tu sujud seorang diri. Kalau dia sembahyang berjemaah, tak boleh sujud lama. Tak boleh sujud lama. Sujud lama ialah sujud seorang diri. Kena ada kepahaman di situ. Jadi dia sujud lama. Makruh lah. Makruh jemaah kita tersebut. Makruh. Nak tegur pun susah jugalah. Mari bulan depan lama juga. Sujud lama lagi. Sujud mari lagi lama lagi. Beri penerangan dalam kuliah pun tak faham juga. Ataupun dia tidak ada dalam kuliah. Masa kita beri penerangan tu mungkin dia tak datang. Beri penerangan kata tak boleh sujud lama, sebagai makmum kena ikut tok imam. Tok imam bangun untuk tahiyat akhir, kita kena bangun untuk tahiyat akhir. Tak boleh kita duduk sujud lagi. Tu kena bangun. Itu kena ada kepahaman lah di situ dalam keilmuan kita. Jadi kita sambung lagi, dia kata dan makruh. Dan makruh berludah, yang lepas kita baca yang lepas, berludah di dalam masjid. Dalam masjid berludah dalam masjid, apabila berludah ia ke kanan atau ke hadapan. Jadi berludah ia di sebelah kiri. Di dalam masjid berludah ia di sebelah kiri. Begitulah juga di luar masjid ataupun ketika tidak solat. Berludah ia di sebelah kiri, kerana memuliakan sebelah kanan, memuliakan sebelah depan. Mulia sebelah depan, mulia sebelah kanan, dan berludah di sebelah kiri ketika di dalam solat dan di luar solat. Kenapa ketika dalam solat? Kerana solat ia di tempat masjid yang berturak. Masjidnya turabun. Turab tu artinya masjidnya dibuat dengan tanah. Hamparan dia dengan tanah, hamparannya dengan pasir. Masjid tu dengan pasir, dengan tanah. Di zaman Nabi lah. Di zaman Nabi, masjid dia pasir, tanah. Jadi bila dia berludah tu, dia timbuskan dia. Al-basaku fil masjidi khati'atahu wa kafaratuha dafanuha. Jadi berludah di dalam masjid, maka kafarahnya dengan menanam. Dia ludah tadi dalam masjid, dia tanam dalam masjid. Kerana masjid tu buat dengan pasir. Masjid zaman dululah buat dengan pasir. Jadi ada pun masjid yang tidak ada pasir, masjid yang zaman kita lah, maka tidak boleh berludah dalam masjid lah. Tidak boleh berludah masjid. Dan berludah dalam masjid itu dikira sebagai mencemarkan, mengotorkan masjid. Di zaman kita lah dikira mengotorkan masjid, mencemarkan masjid. Jadi hendaklah dibersihkan. Bila mencemarkan ia, hendaklah dibersihkan dalam masjid. Dan kata setengah ulama, jadi haram berludah di dalam masjid sekiranya ia mendatangi kekotoran. Sekiranya dia kotor lah, cara dia berludah tadi adalah haram. Di zaman kita lah, zaman kita tu dikira haram. Dan jikalau masjid itu ada tika, dia kata masjid itu ada tika, jadi dia berludah pada hujung tikanya. Itu berludah pada hujung tika dia. Dan pihak yang mencemarkan tika masjid, iaitu haram. Haram. Lepas tu dia pergi bahas pula tentang menjaga kebersihan masjid. Syahdan, barang siapa melihat najis di dalam masjid, maka wajib di atasnya mengeluarkan najis tersebut dengan segera. Yakni wajib tadi yang wajib aini. Dan jikalau di dalam masjid itu disediakan oleh imam atau pihak masjid, disediakan oleh pihak masjid bagi yang memeriksa najis, tok siap.
Sekalipun wajib di atasnya menghilangkan najis di atas masjid. Bukan najis tu kita buat, najis orang lain. Najis cetai cicak, najis binatang apa semua tak kira lah, najis manusia ke. Jadi wajib kita kena hilangkan najis itu dengan segera. Kalau kita petik beberapa hadis Nabi, Nabi sebut man akhraja qudratan min masjidi biqadri ma yaduru fi aini akhrajahu Allah min a'zamu zunubahu. Barang siapa mengeluarkan najis, kekotoran yang ada di masjid mengikut kadar yang dilihat melalui pusingan matanya, dia nampak dengan mata dia, di sekitar mata dia dapat melihat, dia pun buang najis tersebut, dia buang najis dalam masjid, akhrajahullah, akan dikeluarkan Allah baginya min a'zama zunubahu, daripada dosa-dosa dia. Dia keluar kekotoran di dalam masjid, Allah akan keluarkan dosa-dosa daripada diri dia. Itu besarnya pahala mengeluarkan najis yang ada di masjid. Tak kira lah najis tu dalam bentuk yang bagaimana sekalipun. Ketika di zaman Nabi yang kita pernah cerita, seorang pemuda Yahudi datang kencing di dalam masjid Madinah. Masjid Madinah kencing. Seorang pemuda Yahudi masuk buat kacau dan kencing di dalam masjid Madinah. Lepas tu para sahabat pun pegang tangkap dia, nak pukul lah, nak pukul pemuda Yahudi tersebut. Nabi kata jangan, jangan jangan pukul dia lah, pegang dia tapi jangan pukul dia. Nabi pun suruh para sahabat tu tidak menyakiti pemuda Yahudi. Lepas tu Nabi pun ambil air, Nabi ambil kain, Nabi pun tunjuk kepada sahabat cara membersih air kencing dalam masjid. Ada peluang untuk Nabi cerita nak bersihkan cara nak bersih air kencing di dalam masjid. Tunjuk kepada sahabat, ini cara nak bersih air kencing dewasa dalam masjid. Jadi dia buang dulu air tadi, ambil kain buruk, lap buang semua najis tadi. Buang semua najis tadi, lepas tu alirkan air bersih di atas najis tu. Ambil air bersih, alirkan di atas najis tadi. Alirkan keluar dia daripada masjid, air najis tadi. Jadi pergi keluar ke sana lah, najis tadi bersama dengan air yang bersih. Lepas tu lalu lagi air yang bersih sekali lagi. Nabi tunjuk kepada sahabat cara membersih air kencing dewasa di masjid, di rumah dan sebagainya. Inilah caranya. Orang Yahudi tadi pun tengok dia. Nabi dia tunjuk tadi. Dia kenal Nabi. Nabi ni sebagai imam, sebagai penceramah, sebagai ketua, berada di depan sebagai pemimpin. Dia tengok seorang pemimpin Islam datang membersih air kencing yang aku kencing tadi. Lepas tu larang pula kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, anak buah dia, pengikut dia supaya jangan pukul aku. Orang Yahudi tu tengok, maka tergerak hatinya melihat tentang kebijaksanaan Nabi, kemaafan yang Nabi beri pada dia, dan Nabi sendiri bersih air kencing tadi. Maka orang Yahudi itu akhirnya insaf dan masuk Islam. Masuk Islam dengan kisah Nabi bersih air kencing tadi dan larang sahabat jangan pukul dia. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Itu cara yang Nabi ajar. Ada peluang untuk kita membersihkan cara kekotoran najis. Ada bekas anak murid saya, dia telefon, ustaz datang rumah flat di Kuala Lumpur, rumah flat Kuala Lumpur. Dia kata datang ada benda nak beritahu tentang najis tadi lah, tentang najis. Saya pun pergi rumah dia. Dia kata ustaz nak beritahu pada ustaz, rumah flat saya ni, jadi salah seorang keluarga saya, kami balik Pulau Pinang. Salah seorang keluarga tak balik, seorang keluarga dia lah seorang tak balik. Lepas tu dia panggil kawan-kawan dia minum arak. Dia minum arak dalam rumah. Lepas tu arak tu dia tinggal botol arak penuh. Lepas tu dia minum tu dia tak tabur arak tadi. Di atas lantai, dinding, kursi semua arak. Lepas tu ayah dia balik pada Pulau Pinang. Menangis lah. Ayah dia, mak dia, adik-beradik lain semua nangis. Ayah dia pun berpindah, tak nak duduk lah. Tak duduk, pindah rumah kakak dia. Hidup rumah lain. Dia tempat lain. Jadi rumah ni ustaz dah terbiar ni. Terbiar beberapa minggu. Jadi bagaimana cara nak bersih? Bila ustaz tunjukkan kepada kami cara nak bersih dia. Dia tahu kepada kita. Kita pun beritahulah cara nak bersih dia. Yang pertama, kita hilangkan bau. Bau arak tu kita hilangkan dia dulu. Kita hilangkan bau temuk apa semua, basuh dengan sabun apa semua, bersih dah semua tu. Lepas tu kita ambil air, kita alirkan. Boleh ke tak? Dia kata boleh. Tak apa, kita keluarkan dulu
apa ni tika kapet yang kecil, perhiasan tu kita buang semua dulu. Tinggal cushion tu saja. Dekat bilik tu, dekat luar ruang tamu. Bersih semua, alirkan air semua. Buat sabun dulu, alirkan air apa semua. Lepas tu cushion tu buka, lepas tu pergi basuh. Basuh biar hilang bau arak tu. Hilangkan bau arak. Lepas tu mengikut kemampuan kita lah, sekadar kita mampu. Kalau dekat dinding tu ada, kita hilangkan. Lepas tu kita alirkan dengan air bersih. Di dinding alirkan dengan air bersih. Dekat lantai pun alir dengan air bersih apa semua. Tanya dia boleh buat ke tak? Dia kata boleh. Boleh buat. Kalau kita dah bersih selama ni, ayah tak nak kelik, tak nak balik juga. Dia kata tak bersih. Ayah dah tak bersih. Kalau ustaz mari beritahu, mungkin dia yakin kebersihannya. Harap-harap dia dah balik lah. Rumah dia tu kembali semula lah. Dia minum arak. Minum arak. Tengokkan biar dalam ni. Jadi minum arak tu ramai lah. Kalau dekat Kuala Lumpur sana, minum arak ramai. Kawasan rumah flat lah. Kawasan rumah flat ni dia minum arak. Sebab dia dalam rumah tu dia ramai. Rumah flat 2 bilik. 2 bilik. Flat ni 2 bilik. Flat PKNS buat zaman-zaman dulu Flat Kudu Hulu. Flat kat kita kebanyakan 2 bilik. Rata-rata lah flat section 1, flat apa ni section 4. Kalau kita pergi tu kebanyakan 2 bilik. Bila 2 bilik, jadi ada anak 6 orang, 1 bilik ibu bapa, 1 bilik anak perempuan, anak lelaki ada 4 orang. Dia tak boleh tidur ramai. Dia turun tidur dekat taman permainan. Lepas tu di sana ada orang buat bulatan, dia lepok, pemuda-pemuda. Dia pergi pelajar sekolah. Duduk tiga tempat, tiga lima. Dia pergi, dia tanya dia buat apa, minum arak. Mari join. Dia ajak budak tadi join. Pelajar tadi join. Mari minum arak, tak apa percuma je. Minum arak kata satu ahad minum arak. Minum arak lepas tu naik balik pukul 2 pagi 3 pagi masuk rumah. Muka merah dia mabuk. Minum arak biasa. Biasa, tapi masyarakat tidak tahu. Pergi ke sekolah, cikgu pun tak tahu. Sebab minum arak satu ahad. Kalau ambil ganja pun satu ahad. Dia ambil ganja satu ahad. Lepas tu hari Isnin pergi sekolah. Saya ngajar sekolah. Bila pergi sekolah tu dia jadi keras. Jadi macam mata merah. Tegur nak lawan guru. Dia jadi keras lah, tegur lawan guru. Ada seorang tu mari sekolah tidur je. Dia tidur je. Rupanya dia dah ambil benda tadi lah. Dia ambil ganja, ambil atasi, ambil dadah, dan dia ambil benda. Dia mari sekolah dia tidur. Dia tidur je mari sekolah. Lepas tu saya beritahu kaunselor kata cara tidur ni adalah ambil dadah. Ambil benda lah. Saya telefon mak dia. Alhamdulillah mak dia menerima, boleh terima. Saya kata saya ada siasat dengan kaunselor. Kaunselor kata kalau cara tidur macam ni, anak makcik ambil sesuatu lah, ganja ke dadah ke. Lepas tu dia kata malam-malam lepok dekat kawasan pemuda-pemuda ramai duk lepok di sana. Tak apa ustaz, saya buat laporan polis. Boleh girulah buat bulatan tangkap kena 8 orang. 8 orang bila urine 7 orang termasuk yang tadi yang tidur ni kena dadah. Ada dadah, urine kena dadah. Seorang je lepas. Pelajar sekolah yang dah habis sekolah dan sebagainya. Jadi kedudukan mereka minum arak sangat menakutkan jugalah dalam masyarakat kita dari ini. Masyarakat kita tu minum arak perkara biasa. Dia sorok pada pihak sekolah pun tak tahu arak tu nak beli tu senang. Di mana-mana kedai ada, banyak ada kedai, terutama di Kuala Lumpur lah. Jualan dia tu bebas, agak bebas. Dia kata nak beli macam mana? Kata pakai topi, pakai helmet, pakai topi, pergi kat kedai, beritahu kata nak sekian-sekian, tuan kedai tu bungkus dengan sak khabar. Dia tahu dah, masuk plastik, pergi dengan motor. Macam tu lah beli, senang dia kata, tak ada masalah. Di Kuala Lumpur, di kawasan kita mungkin suka sikit lah. Di kawasan Kuala Lumpur tak ada, tak ada masalah. Jadi itulah kita kena bimbing mereka supaya tidak terlibat dengan perkara yang tidak baik. Jadi kembali kepada bicara tajuk kita, membersihkan kekotoran yang ada di masjid, menghilangkan kekotoran yang ada di masjid, walaupun telah ada orang yang diupah oleh pihak masjid sekalipun, kamu wajib bersih juga. Ada orang diupah dah tak siap ataupun tukar sapu, kita kena bersih juga kalau kita nampak di sekitar kedudukan mata kita. Itu besar dia. Begitu juga dalam bab kita mari datang buka api elektrik dekat masjid, dekat surau kat masjid. Jadi Nabi sebut man asraja sirajan, barang siapa membuka lampu, buka api, sirajan fi masjidi, di masjid.
Dia buka, datang buka api di masjid. Orang yang pertama. Mari semaya subuh, mari semaya maghrib, dia orang yang pertama buka api. Biqadri ma yaduru bi'ainin. Lampu tu menyala di sekitar mata. Kata lampu zaman dulu lah. Lampu zaman dulu sekitar mata. Kita kata dia buat bulat, dia masuk minyak gas, lepas tu dia gumar, keluar warna putih sekitar tu. Sekitar tu. Kita sempatlah masa belajar dulu, masa sekolah rendah tu sempat. Tahun zaman dulu lah, tahun 70-an sempat. Dia gumar dapat letak dekat surau. Jadi selama mana api itu menyala, biqadri ma yakunu bi'aidin lam yazal malaikah. Selama mana lampu itu menyala, sentiasa para malaikat yastaghfiru lahu, memohon keampunan. Zalika daun fi masjidin, memohon keampunan dengan Allah selama mana lampu itu menyala di masjid. Allahu akbar, besarnya pahala. Tok Siok lah kita kata. Dapat ke Tok Siok, dapat ke Tok Bilal. Dia mari awal Tok Siok. Tok Bilal mari awal, Tok Imam mari lewat. JK lewat. Tok Imam lewat, Tok Imam tak pahala. Pahala besar Tok Siok, pahala besar. Tok Siok pahala besar, Tok Bilal pahala besar. Ustaz lagilah, lagi lama ustaz. Ustaz jarang-jarang juga. Penceramah pun ceramah hebatnya. Jadi amalan hebat Tok Imam. Tok Imam dia jadi Tok Imam. Pahalanya malaikat bila jadi Tok Imam, pahala masa dia jadi Tok Imam tu, orang yang pertama-tama malaikat turunkan rahmat. Malaikat datang dan rahmat tu turun. Yang pertama-tama diturun kepada imam. Turun pada imam. Yang kedua turun pada saf yang pertama. Kemudian bercerai kepada saf-saf yang lain. Turun pada Tok Imam. Besarnya ketika menjadi imam, besar cara Tok Imam tu. Yang Tok Siok bersih surau, pasal lampu surau. Tok Bilal azan, panggil orang. Itu besar pahala dia, panggil orang. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang menyeru panggil orang supaya datang ia menemui Allah? Siapa lebih baik pada dia? Tak ada dia ni baik, mulia ni. Kata Sayyidina Umar, jikalau diberi peluang kepada aku memilih, nescaya akan kupilih menjadi Bilal, menjadi tukang azan. Al-muazzin, kata aku jadi tukang azan. Kalau aku tidak pegang jawatan khalifah, jikalau diberi pilihan, nescaya akan jadi tukang azan. Pahala sah, panggil orang datang sembahyang. Sah pahala dia. Jadi tukang azan, Tok Siok, Tok Imam, semua tu pahala besar. Pahala besar. Lepas tu kita panggil Tok, bagi pangkat tinggi, Tok Imam, bagi pangkat Tok Bilal, Tok Siok. Betul di depan tu Datuk lah kita kata. Pangkat Datuk dah wi. Datuk serupa dengan menteri je lah Datuk. Datuk dah ni Tok Imam. Datuk Tok Imam tu, Tok Bilal, Tok Siok. Main-main. Saya pergi beberapa surau. Doktor juga, Tok Siok. Ya Allah, terkejut saya. Kata, doktor Tok Siok. Ya Ustaz, doktor kita jadi Tok Siok. Allahu Akbar kabira. Terkejut kita. Dia doktor. Dia dah pencen lah, dah pencen semua. Dia datang Ustaz, dia nak jawatan tu. Dia minta. Allahu Akbar. Kesanggupan dia nak jawatan apa itu. Baguslah kita terbagus. Kita tak malu lah kita. Nak mari tu, mari bersih surau dan sebagainya. Kita letak dia ikhlas lah. Kita letak dia ikhlas. InsyaAllah kita letak dia di situ. Kebaikan untuk jadi contoh tauladan kepada kita. Sebab berapa ramai Tok Siok yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat kemuliaan untuk dia. Dapat kemuliaan, kematiannya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Tok Siok, Tok Bilal, Tok Imam mati dalam keadaan yang baik. Ada Tok Siok dekat Naratiwat, Tok Siok sama juga dekat Bangi, mana baru Bangi di Surada juga. Tok Siok meninggal dunia ketika sedang sujud di dalam solat. Ada Tok Bilal, ada satu lagi di masjid, di satu masjid tu dia meninggal dunia ketika dia nak datang azan. Lepas tu dia dekat Thailand, dekat Naratiwat jugalah, dekat Thailand juga. Dia datang tu tangan dia bawa ambil air sembahyang. Dia ada sana elektrik dia besi tu terbuka. Tak macam kat kita, dia bahaya sikit dekat Thailand. Elektrik dia kita lagi baiklah. Saya selalu pergi sana.
Jadi elektrik dia tak takut lah, kita takut. Kalau kita nak buka tu, bagi nyala tu besi tu nampak. Besi tu nampak. Buka, tutup. Kalau pegang besi tu memang kita kena elektrik. Memang kena kejutan elektrik. Jadi dia terkena besi tu meninggal. Ketika nak sedang azan, dia dah tengah nak azan, meninggal dunia dia. Allahu Akbar. Dan ada seorang imam lagi meninggal dunia ketika sedang solat. Ketika solat, dia jadi imam, dia jatuh, tu dia meninggal dunia. Itu meninggal dunia. Jadi itu antara contoh yang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mulianya mereka mati ketika datang hendak sembahyang, mati ketika sedang sembahyang, ataupun mati di tempat yang lain tapi mati di tempat yang mulia keadaan dia. Kerana keikhlasan dan kejujurannya, pegang jawatan tadi dia Allah muliakan dia. Muliakan dia dengan beberapa perkara yang baik untuk dia. Tapi kita semua pun tak apa juga, kita beri keikhlasan, memberi sokongan kepada pengurusi surau, kepada Tok Imam, Tok Bila, beri sokongan pada Tok Siok dan sebagainya, boleh pahala juga. Ni mari nak komplain, mari komplain Tok Siok, mari komplain Tok Bila, mari komplain Tok Imam, hijau nak komplain. Saya kata kita jadi penceramah ni pening. Dia komplain Tok Imam, mari jumpa saya Ustaz. Tok Imam, jumpa ni Tok Imam. Dia tu Ustaz, Tok Imam surau kita bacaannya salah. Bacaannya makrak dia makrak ra dia salah. Oh, siapa gitu lalu. Tegur ra kamu tegur. Lepas tu mari pula tegur Tok Bila. Dia tu Ustaz, minta Ustaz tegur Tok Bila kita azan dia salah. Tepat dia sikit-sikit dia kata. Oh, dia tak hati Tok Bila. Ada satu soal lagi tak hati Tok Siok pula. Waktu siap atau ustaz, tu siap kita ni kadang-kadang lampu tu terbiar gitu tak tutup. Oh, mau tu siap. Komplain tu siap, komplain Tok Bila, komplain Tok Imam. Mujur dia nak pegang jawatan tu pun tak ada gaji pun. Kamu bersyukur patutnya. Salah sikit-sikit tutuplah salah. Siapa nak jadi Tok Imam? Siapa nak jadi Tok Bila? Siapa nak jadi Tok Siap? Dia khidmat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita beri sokongan pada dia. Kesalahan sikit-sikit kita tutup kesalahannya. Kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat Islam, sesama Islam. Jika kesalahan tu sedikit, kesalahan tak boleh, kita ada tolak so, kita tutupi. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa menutupi satu kesalahan mukmin di dunia, man satara mu'minan fid dunya. Barang siapa tutup satu kesalahan orang Islam di dunia, Allah akan tutup satu kesalahannya di hari akhirat. Dia tutup kesalahan orang mukmin. Kesalahan, keaiban orang mukmin di dunia. Man satara mukmin, barang siapa menutupi kesalahan orang mukmin, kesilapan orang mukmin, keaiban orang mukmin di dunia, Allah akan tutup kesalahannya di hari akhirat. Itu di hari akhirat. Kita tutup kesalahan dia. Jadi kesalahan yang dia ada, kita panggil pengurusi surau ke, panggil orang yang berhak, panggil ustaz, beri nasihat. Jangan sebar, beri nasihat. Kesalahan tadi, kita tutup kesalahan tadi, tapi kita teruskan dengan memberi nasihat. Tidak cepat mendedahkan kesalahan, tutupi kesalahan. Di